Okey, alhamdulillah pagi ini kita amat sukacita dan gembira kerana keberangkatan Duli Yang Maha Mulia Yang Bertuan Agong berangkat mencemaduli untuk upacara peresmian projek SASA, satu anggota satu rumah di Kem Waidiban dan juga Kem Segenting, itu setapak. Ya. Keberangkatan Duli Yang Maha Mulia jelas menunjukkan betapa Duli Yang Maha Mulia Tuanku Agong amat mengambil berat tentang hal ehwal kehidupan masyarakat, khususnya tentang kesejahteraan anggota tentera kita. Ya. Bagi pihak Kementerian Pertahanan dan Angkatan Tentera Malaysia, kami menjunjung kasih di atas keberangkatan tuanku mencemaduli pagi tadi sebentar tadi. Pagi ini tadi Duli Yang Maha Mulia tuanku telah pun meresmikan dan melancarkan projek satu anggota satu rumah di kawasan Waidiban ini. Ini merupakan projek yang dilakukan seperti yang saya sebut tadi sebagai teras kepada Kementerian Pertahanan, iaitu untuk kita membela dan mensejahterakan anggota kita dalam usaha untuk memberikan mereka taraf kehidupan yang baik. Ada 3 cara yang sedang dilakukan oleh kementerian, iaitu membaik pulih rumah keluarga angkatan tentera, barak-barak yang sedia ada. Itu nombor 1. Dan alhamdulillah saya sebutkan tadi, dalam bajet 2023 tahun ini MINDEF telah pun diberikan sebanyak 117 juta, dan apa yang menggembirakan kami lagi ialah di atas dana khas ataupun bantuan khas yang diberikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kepada MINDEF menambah sebanyak 200 juta lagi bantuan khas untuk kita MINDEF meningkat, membaik pulih rumah-rumah keluarga angkatan tentera. Dan yang lebih menggembirakan lagi ialah pada tahun depan, di dalam pembentangan belanjawan 2024 tempoh hari, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun memperuntukkan sejumlah yang amat besar 400 juta kepada MINDEF untuk kita khusus untuk membaik pulih dan menaik taraf rumah-rumah keluarga angkatan tentera. Jangan silap faham, yang banyak orang kata banyak peruntukan, tetapi rumah-rumah keluarga angkatan tentera ni memang dah lama, ada zaman British dulu pun ada. Ya. Jadi dan besar jumlahnya, bilangannya besar seluruh negara. Jadi ini mengambil masa berfasa-fasa, berperingkat-peringkat untuk kementerian dan juga ATM untuk menaik taraf dan memulihkan rumah-rumah keluarga ini agar ia sesuai didiami. Ada juga yang dulu rumah kita jadikan dua unit menjadi satu unit, kerana satu rumah satu bilik saja dulu. Ada rumah-rumah keluarga yang dulunya satu bilik, jadi kita pecahkan menjadi 2 unit menjadi satu unit. Nombor 2 ialah dengan kita membina rumah keluarga yang baru. Jadi macam di sini kita akan bina rumah keluarga yang mana Kem Pulaport dan juga Kem ARW, Army Red Warrior punya kem akan berpindah ke Sirusa di Port Dickson. Maka rumah keluarga yang baru juga akan dibina sebanyak 200 lebih unit. Ya. Jadi ini memang sentiasa di dalam perancangan kami, agar dari masa ke semasa kekurangan rumah anggota keluarga ni memang jelas, memang ketara sekali. Jadi usaha untuk membina lebih banyak rumah keluarga tentera sentiasa berjalan. Dalam masa yang sama, apa yang dilihat ialah anggota tentera ni kadang-kadang dia bergalih-galih kerja, berpindah-pindah. Makanya bila dah pencen barulah mereka tiba-tiba tersedar mereka dah pencen dan tak ada rumah. Jadi ini usaha kementerian dan juga ATM untuk memastikan supaya anggota tentera mempunyai rumah apabila mereka telah pun bersara, mereka ada tempat untuk mereka tuju, untuk mereka diami. Dan apa yang kita lakukan ialah melihat dan mengkaji tanah-tanah MINDEF dan tanah-tanah angkatan tentera yang ada berselerak di seluruh negara. Kita kena pasti dulu
sama ada keperluan untuk membina dan membesarkan markas-markas perlu di tempat-tempat tersebut. Jika tidak, kita akan lihat sama ada kita nak membina rumah keluarga angkatan tentera maupun kita nak membina rumah sasar ini. Dan rumah sasar ini dibina secara subsidi bersilang, cross subsidi ya. Dia murah, lebih 50% lebih murah daripada harga pasaran. Macam di sini yang 1000 kaki dijual RM150,000 sahaja. Kalau di seberang jalan sana dah RM300,000 lebih ya, kalau yang swasta punya. Ini disebabkan kerana rumah-rumah ini dibina di atas tanah-tanah kepunyaan MINDEF dan juga Angkatan Tentera. Makanya selalunya kos pembinaan ini kos tanah itu tinggi. Tetapi apabila tanah ini tanah kita, maka dia punya harga jualan tu cuma kos pembinaan dan sedikit margin untuk memaju. Ini kita cek dan kita tahu berapa. Dan kita akan pastikan supaya harga ini harga yang amat berpatutan dan memang baik. Jadi pada kali ini rumah sasar selain daripada yang sedang dibina 60% lebih dia punya kemajuan di Sungai Besi, situ ada 3,500 unit semuanya dah hampir semua terjual ya, dah jual. Di sini kita akan bina sebanyak 7,374 unit semuanya ya. Jadi ada dua tempat, satu tempat di Kem Wadubun ini, satu tempat di Kem Segenting ya. Yang mana dia ada 5 jenis rumah yang kita tengok sebentar nanti. Rumah yang berkeluasan 1000 kaki, 1100 kaki dan 1200 kaki, dan rumah 1400 dan 1500 kaki ya. Semuanya adalah sebanyak 7,374. Dan kita memberikan peluang kepada anggota-anggota dengan syarat ya, dia punya kota 80% untuk anggota yang sedang bertugas, 15% kepada veteran, dan lagi 5% kepada anggota warga kerja awam di MINDEF ya. Jadi kita buat begitu. Dia ada syarat-syaratnya ya. Yang pertama, syarat yang paling penting ialah mereka yang nak membeli ini adalah mereka kita berikan keutamaan kepada mereka yang belum ada rumah ya. Yang belum ada rumah. Yang ada rumah tu bagilah peluang rakan-rakan yang belum ada rumah lagi ya. Dan ada moratorium sekurang-kurangnya 10 tahun tak boleh jual. Kalau nak jual, tuan-tuan puan sekalian, hari ni beli, besok pagi jual, untung ya. Rumah yang 1000 kaki kalau jual 300,000 orang grab saja ya. Jadi kita bukan nak suruh anggota kita buat untung, kita nak suruh anggota kita ada rumah ya. Bila dah pension bersara besok, boleh jadi besok dah selepas 10 tahun moratorium, mereka ada kemampuan lebih, mereka boleh jual dan mereka boleh jadikan modal untuk beli rumah yang lebih selesa. Itu terpelanglah pada mereka. Tapi ada moratorium ya, sekurang-kurangnya 10 tahun. Dan dalam sebanyak-banyak ini kita akan ada juga pembahagian kota kepada tentera darat, kepada tentera udara dan juga kepada tentera laut. Sememangnya tentera darat akan banyak kota lah kerana mereka bilangan jumlah anggota dia besar ya. Jadi ini kita lakukan dan kita berharap ini akan dapat menjadi sebagai suatu wadah kepada anggota untuk kita membalas jasa anggota kita yang berkorban dan bertugas tak kira siang malam, tak kira sempadan mana, hutan ke laut ke. Ini cara untuk kita buat. Dan kita tak berhenti di Kuala Lumpur saja. Kita akan lihat kawasan-kawasan di bandar-bandar besar di mana ada kita punya tanah dan jika dikaji tidak ada keperluan dalam masa 10-20 tahun akan datang, kita cuba bina rumah sebanyak mungkin, rumah rekat keluarga tentera dan juga rumah sasar insya-Allah ya. Okey, terima kasih. Rumah dia yang berkeluasan 1000 kaki sebanyak 150,000 yang peningkatan 50,000 dan peningkatan 50,000 setiap 100 kaki lah ya. Yang berkeluasan 1400 kaki itu 350,000, yang berkeluasan 1500 kaki itu 400,000. Dia meningkat 50,000 setiap 100 kaki. Itu ada lagi satu syaratnya, kalau dia nak jual mesti jual balik kepada anggota tentera.
Kalau anggota tentera tak ada yang nak berkemampuan nak beli, kita akan beli melalui lembaga angkatan tentera. Lembaga angkatan tentera akan underwrite semua. Ya, lembaga tabung angkatan tentera LTAT ya. Jadi kita buat begitu. Kalau andai kata mereka yang membeli rumah ini, jika dia tak berkemampuan untuk meneruskan pembayaran pinjaman perumahan dan jika terpaksa dilelong, kita telah pun meletakkan syarat lelongan cuma boleh kepada anggota tentera, dan jika tidak ada anggota tentera yang boleh ataupun minat nak beli, lembaga tabung angkatan tentera akan underwrite juga. Kerana kita tak mahu tanah-tanah ini, kerana dia berada di atas tanah tentera, dia adalah kemudahan dan keistimewaan yang kita bagi kepada anggota tentera. Mungkin dalam masa dekat ini ada kawasan luar Kuala Lumpur yang dah nampak untuk bina sasar ni. Padahal kebanyakan anggota punya tahu ada yang nak pulang ke kampung kan? Tadi saya sebut bukan saja berakhir di Kuala Lumpur sasar, tapi tekanan untuk sasar, tekanan untuk rekat ni banyak di Lembah Kelang ya. Jadi kita buat di Lembah Kelang ni dulu, tetapi dalam masa yang sama kita telah pun sedang melihat dan merancang terutamanya tanah-tanah MINDEF dan tanah ATM di kawasan-kawasan di bandar-bandar raya yang lain ya. Macam di Pulau Pinang, macam di Ipoh, macam di Kota Baru, macam di Johor Bahru ya, di Seremban ya. Tetapi kita tak semau sewenang-wenangnya melihat tanah kosong kita nak buat. Kita akan minta markas tentera, angkatan tentera untuk memberikan pandangan sama ada tanah-tanah ini ada keperluan untuk membesarkan markas ataupun kem-kem yang ada berhampiran. Itu kita beri keutamaan. Kalau memang dah tak ada, jelas bahawa markas ATM kata tanah ini memang tanah yang kami tidak akan buat apa-apa, maka kita akan bagi peluang untuk kita sama ada kita wujudkan rekat rumah kegiatan angkatan tentera ataupun sasai, insyaAllah. Okey, boleh mula buat booking ya, kepada anggota, kepada veteran yang belum ada rumah, kepada warga MINDEF yang belum ada rumah. Saya sebut di sini belum ada rumah, bukan ada orang rumah ya, yang belum ada rumah. Yang belum ada mempunyai rumah, itu diberi keutamaan ya. Kerana ini kita bagi kepada orang yang belum ada rumah lah, peluang untuk mereka memiliki rumah. Bagi mereka yang dah ada tu, tak apalah, duduklah di rumah masing-masing ya. Ya. Tempahan serta-merta. Tempahan selepas ini ya, akan dibuat ya. Akan dibuat dan akan dilakukan oleh pemaju, dan pemaju akan berhubung dengan pihak MINDEF untuk kita kena pasti mereka-mereka, dan kita akan buat kota mereka supaya anggota 80%, veteran 20%, 15%, dan anggota awam MINDEF sebanyak 5%. Kita ada tim projek kita yang khusus untuk mengurus projek SASA ini ya. Macam yang di Sungai Besi dah habis jual dah. Buka saja habis jual. Memang pun murah kan kat sini kan. So kat sini saya minta supaya mereka-mereka yang layak tu janganlah berlengah-lengah untuk menempah ataupun membuat booking masing-masing, insya-Allah.